الحمد لله القائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam erti kata sebenar dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita akan sentiasa dilimpahi barakah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabak COVID-19 yang semakin mengganas telah mengakibatkan ramai saudara mara kita berada dalam tekanan dan kesusahan hidup. Pada hari ini, perubahan yang sangat ketara berlaku dalam budaya hidup insan dan masyarakat, merangkumi pekerjaan, urus niaga, persekolahan, pembelajaran dan kaedah beribadah, termasuk cara mengurus pesakit dan jenazah. Menginsafi keadaan tersebut, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk "Hulurkan tangan, ringankan beban". Semoga dengan menghayati intipati khutbah ini, pintu hati keinsafan kita akan terbuka untuk sama-sama berperanan membantu meringankan beban saudara mara kita yang sedang mengalami kesusahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menghulurkan sedekah kepada golongan yang memerlukan merupakan satu amalan yang sangat mulia. Menghulurkan pemberian kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala merupakan amalan terpuji yang akan dapat mengeratkan hubungan baik sesama manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Bandingan sedekah orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji benih. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahawa sedekah merupakan mempunyai keistimewaan kelebihan yang tinggi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diperkukuhkan dengan firman Allah dalam surah Saba ayat 39. "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyempitkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki antara hamba-hambanya. Dan apa sahaja yang kamu berikan, Allah akan menggantikannya dan Dialah yang Maha memberi rezeki yang terbaik. Sidang Jumaat yang dimuliakan, saban hari kita mengikuti berita beban berat yang sedang ditanggung oleh rakyat
Dengan terputusnya sumber pendapatan, semakin ramai rakyat yang tidak berupaya membayar ansuran pinjaman perumahan dan kenderaan. Semakin ramai yang tidak berupaya membayar sewa kedai dan sewa rumah. Pemandu-pemandu teksi terpaksa menyerahkan kunci lantaran disebabkan tiada lagi penumpang. Peniaga-peniaga pasar malam tidak dibenarkan berniaga. Restoran dan gerai makan tidak lagi berurus niaga seperti biasa. Hotel, rumah tumpangan terpaksa ditutup. Pengusaha homestay, pengusaha kantin, pembekal makanan di sekolah turut terjejas pendapatan. Jamuan dan kenduri tidak boleh diadakan kini, dan pelbagai lagi perubahan urusan yang telah menghilangkan sumber pendapatan dan pekerjaan rakyat. Wabak yang terus melanda telah menyebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, terus disambung dan semakin diperketatkan. Akibatnya bilangan yang kehilangan pendapatan semakin meningkat. Semakin ramai keluarga miskin yang menangis dalam kelaparan, dalam suasana ekonomi yang semakin menguncup dan lorong rezeki yang semakin menirus. Itulah besar kesannya disebabkan si kuman yang kecil COVID-19. Insaflah, semakin ramai rakyat yang hidup kais pagi makan pagi. Sudah ada rakyat yang hanya mampu makan sehari sekali. Sudah ada bayi dan kanak-kanak yang menghadapi kesukaran mendapatkan susu makanan. Sudah ada warga tua, pesakit yang terputus mendapatkan rawatan perubatan lantaran tidak mampu menanggung perbelanjaan pengangkutan. Pada waktu yang sama dilaporkan juga harga barang-barang makanan mula meningkat. Semua ini menuntut agar kita yang masih dilimpahi rezeki berasa insaf dan bersyukur, lalu memainkan peranan membantu meringankan tanggungan berat yang sedang dihadapi oleh golongan yang sangat-sangat terjejas kehidupan mereka. Mudah-mudahan sedekah dan sumbangan yang kita berikan akan dapat sedikit sebanyak meringankan beban kesusahan membantu saudara-saudara kita dapat meneruskan kehidupan pada hari ini. Mudah-mudahan sedekah sumbangan kita akan diterima sebagai amal ma'ruf di sisi Allah yang akan memberikan keberkatan pada rezeki-rezeki kita yang lain. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, dalam hasrat usaha mahu meringankan beban dengan titah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak pada 10 Jun yang lalu telah memperuntukkan dana khas berjumlah Rp14,606,000 untuk membiayai pelbagai keperluan, terutama bantuan kecemasan kelangsungan hidup. Usaha Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak itu hendaklah disambut oleh rakyat jelata seluruh negeri. Antara langkah dan tindakan yang disarankan: pertama, Jawatan Kuasa Qaryah Masjid dan Jawatan Kuasa Surau mewujudkan tabung khas dan hasil sumbangan diagihkan kepada ahli qaryah yang terjejas pendapatan. Kedua, majikan menerokai usaha yang dapat meringankan beban para pekerja yang berada dalam kategori yang sangat memerlukan bantuan. Ketiga, Jawatan Kuasa Pentadbiran Kampung dan Badan Kebajikan Taman mengenal pasti penduduk yang amat memerlukan bantuan. Bancian dilakukan dan menyampaikan maklumat kepada penghulu, wakil rakyat, pentadbir dan pegawai Baitul Mal daerah masing-masing. Keempat, setiap ahli keluarga, masyarakat mengambil tanggungjawab mengenal pasti jiran tetangga sebelah yang dhaif, yang sangat memerlukan bantuan, lalu berusaha meringankan tanggungan mereka.
agar tidak ada jiran tetangga yang kelaparan pada saat kita kekenyangan. Kelima, pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil ke hadapan berperanan aktif menghulurkan bantuan secara kebendaan dan juga tenaga. Keenam, pemilik tempat perniagaan, kedai dan rumah sepatutnya mengecualikan bayaran sewa atau mengurangkan bayaran sewa kepada penghuni yang terjejas pendapatan dan urus niaga akibat perintah kawalan pergerakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pertama, marilah kita berdoa dan berusaha supaya perkara-perkara yang dicadangkan tadi akan dapat dijalankan. Sama-samalah kita menghulurkan tangan, meringankan beban dalam semangat menghayati hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Sesiapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan dunia, Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang memudahkan urusan orang yang sedang berada dalam kesempitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutup aib aurat seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Mimbar menyeru para jemaah agar kita istiqamah berpegang kepada akidah Islamiyah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan tabi'in hinggalah ke hari ini, jagalah hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan sesama makhluk ini. Imarahkanlah rumah Allah dengan terus menerus mengerjakan ibadah dan salat fardu secara berjamaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة. Ya Allah, berkatilah hamba-hambamu yang melaksanakan tuntutan zakat dan menghulurkan wakaf. Kurniakan mereka rezeki yang berlipat ganda serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhkanlah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran serta lindungi mereka dari kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, berikan kami kebaikan serta keberkatan di dunia dan akhirat. Peliharalah kami daripada seksa dan azab api neraka, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada Raja kami Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlal Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Fa ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.